Baik, bab majaa fi zil wajhain. Bab yang datang ia pada menyatakan orang yang mempunyai dua muka. Zul wajhain maksudnya ialah orang yang ada dua wajah. Dalam bahasa kita sebut talam dua muka, tepung talam. Sedang cakap munafik. Boleh tuan? Alhamdulillah. Baik, silakan. Senang cakap tuan-tuan, depan lain, belakang lain. Mulut lain, hati lain. Ini dipanggil sebagai Zul Wajhain, orang yang mempunyai dua wajah. Baik, kita baca hadisnya. Tuan-tuan ikut saya baca. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min syarrin nas 'indallahi yaumal qiyamati dzul wajhain. Hadis yang kita baca ini ialah hadis yang hasan lagi gharib. Daripada Abi Hurairah katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya daripada sejahat-jahat orang di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang mempunyai dua wajah. Orang yang mempunyai dua muka. Dzul wajhain. Baik, kita lihat hadis ini riwayat daripada Abi Hurairah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sahabat Nabi yang paling banyak menghafaz hadis Nabi. Ada yang kata 12,000, ada yang kata 10,000, ada yang kata 25,000 hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama penuhnya ialah Abdul Rahman bin Sakhrun. Digelar oleh Nabi dengan gelaran Abi Hurairah sebab suka membela akan anak-anak kucing. Abi Hurairah ni tuan-tuan anak-anak kucing. Ya, kucing. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Abu Hurairah ini adalah di antara satu sahabat Nabi yang panjang umur dia. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia dilantik menjadi governor. Bila dilantik menjadi governor, tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyak kisah yang berlaku kepada Abu Hurairah yang kita baca ni. Ada sekali itu tuan-tuan, dia mengajar orang. Bila dia mengajar saja satu hadis, dia baca satu hadis, dia menangis, pingsan. Sedar daripada pingsan dia, baca lagi hadis, pingsan lagi. Sedar daripada pingsan dia, menangis, pingsan lagi tuan-tuan. Jadi sebab apa yang Abu Hurairah ni menangis sampai pingsan? Kerana dia bacakan satu hadis yang panjang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tiga golongan. Yang mana kata Abu Hurairah, aku termasuk dalam tiga golongan itu. Yang pertama, orang yang berjuang pada jalan Allah dan dia mati pada jalan Allah. Bila sampai di hari kiamat, malaikat Allah Ta'ala bertanya kepada dia, apa yang kamu buat ketika hidup dalam dunia? Kata orang yang mati syahid tadi, saya berjuang pada jalan Allah, saya mati syahid. Kata laki-laki ni, Allah kata kamu pembohong. Malaikat pun kata kamu pembohong. Kamu bukan mati kerana memperjuangkan agama Allah, sebaliknya kamu mati sebab nak tunjukkan kamu orang berani, kamu orang hebat di hadapan orang lain. Kamu bukan mati kerana Allah, mati sebab nak tunjuk riak. Datang pula hadis yang kedua, dia cerita pula bangun seorang laki-laki. Allah tanya pada dia, apa kerjaan kamu di dunia? Jawab laki-laki ni, waktu saya hidup dalam dunia, saya mengajar orang baca Quran. Saya baca Quran, saya qari. Kata Rasulullah kazab, kata Allah Ta'ala kazabta, kamu pembohong. Malaikat pun cakap kamu pembohong. Kata dia, kamu bukan orang yang membaca Quran, sebaliknya kamu membaca nak tunjuk pada orang suara kamu sedap, nak tunjuk pada orang kamu mahir baca Quran, kamu lebih pada orang lain. Yang ketiganya bangun pula, kamu siapa? Saya adalah orang yang mengajar orang, orang yang berdakwah ketika hidup di dunia. Siang malam kerja saya berdakwah saja. Allah kata kamu pembohong. Kamu bukannya berdakwah kerana Allah, sebaliknya kamu nak tunjuk kamulah yang pandai bercakap, kamulah yang lebih daripada orang lain. Ketiga-tiga ni tuan-tuan, neraka tempat dia. Yang berjuang bukan kerana Allah, mati pun neraka. Yang mengajar baca Quran tadi pun neraka tempat dia. Yang nombor tiga pun neraka tempat dia. Takut Abu Hurairah ni tuan-tuan akan jadi benda tu pada dia,
pengsan dia tuan-tuan. Ini sahabat Nabi, nama dia Abu Hurairah. Subhanallah, Masya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Umar ni tuan-tuan, orang repot pada dia pasal Abu Hurairah ni. Kenapa orang repot? Sebabnya tuan-tuan, Abu Hurairah ni pakai jubah kain koton. Kain kohton, kita sebut kain cotton. Kohton ni tuan-tuan, ataupun cotton ini adalah kain yang mahal pada masa itu. Abu Hurairah ni governor. Dia governor dan dia memakai kain cotton waktu dia mengajar. Orang repot pada Sayyidina Umar. Abu Hurairah dah pakai kain cotton. Sayyidina Umar menubuhkan BPR, sekarang SPRM, menyiasat kepada Abu Hurairah, mana duit datang beli kain cotton. Tuan-tuan bayangkan, itu belum lagi beli kereta cermin gelap, baru hanya kain cotton saja. Disiasat Abu Hurairah, gaji kau berapa, anak kau berapa, isteri kau berapa belanja kau, macam mana kau dapat baju ni. Umar siasat. Siasat punya siasat tuan-tuan, rupa-rupanya Abu Hurairah ni selain daripada governor dia, apa dia jadi? Dia menjual kayu api di pasar. Daripada untung jual kayu api itulah dia beli baju ni, bebas dia daripada tuduhan rasuah. Subhanallah. Sebab itu bila wafat, meninggal Sayyidina Umar, naik Sayyidina Osman nak sambung dia untuk jadi governor, dia tolak. Dia kata, aku ni disoal oleh Umar pun aku dah takut, bayangkan Allah soal aku di hari kiamat. Umar soal aku pun aku dah takut, belum lagi Allah soal. Tak nak aku, biarlah aku cari syurga dengan jalan lain, bukan dengan jalan memimpin, bukan dengan jalan ada jawatan. Subhanallah. Ni tuan-tuan, manusia yang alim, nama dia Abu Hurairah. Bagi jawapan, bagi jawatan tak mau. Sebab takut disoal oleh Allah di hari kiamat. Hari ni manusia tak berapa nak alim. Tak alim pun macam Abu Bakar, berebut-rebut nak jawatan tuan-tuan. Si angkat tangan lagi. Yang mana faham, tak faham sudah tuan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna, sesungguhnya, min syarri, daripada syarrin nas, seburuk-buruk manusia. Syarri itu tuan-tuan maknanya ialah seburuk-buruk, paling buruk, tak elok sekali. Kalau syahru tak apa. Syahrul Ramadan, itu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, itu bulan Ramadan. Syahrul, tuan-tuan di sini ada nama Syahrul Zaman. Syahrul tak apa. Yang tak mau ni syarri. Nama apa? Syarri maznin, seburuk-buruk panggilan. Jadi yang mana ada nama syarri, yang tu tak nak. Seburuk-buruk. Naknya apa? Syahru, ada ha tu, ada ish, syahrul bariyah, bukan syarrul bariyah. Okay, perkataan syar itu jahat makna dia. Min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan yang berbisik-bisik kepada manusia yang membawa bisikan waswas. Syarri, min syarri ma khalaq, daripada seburuk-buruk makhluk kejadian. Jadi perkataan syarri itu ialah paling buruk. Min syarrin nas, daripada seburuk-buruk manusia di hari kiamat. Indallahi, di sisi Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, dzul wajhain, ialah orang yang mempunyai dua muka, talam dua muka, orang yang mempunyai dua sifat, lain belakang, lain di hadapan, jari telunjuk lurus, kelingking berkait. Maka kata Nabi, orang ni di hari kiamat paling buruk di sisi Allah. Kalau paling buruk di sisi Allah, ada harapan ke tuan-tuan ke syurga? Tang situ boleh fikir sendirilah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Ali Imran 133, 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu semua bertaubat. Jangan sampai dah mati, nak mati baru nak taubat. Cepat-cepat bertaubat, takut tak sempat. Sebab kata Allah, ada tawaran istimewa untuk kita.
disediakan kepada kita syurga seluas langit dan bumi. Tuan-tuan, langit ni luas. Yang matahari berpusing, bumi berpusing, bulan berpusing ini tuan-tuan. Tak habis-habis pusingnya tuan-tuan, dah berapa juta tahun. Tak habis lagi pusing di tuan langit. Itu baru satu cakrawala galaksi bumi, belum yang lain-lain. Bintang-bintang lagi tuan-tuan. Tak tercapai akal kita. Semalam saya ceramah di sebuah universiti. Saya sampai di rumah malam tadi pukul 3:30 pagi. Mana ada tidur lagi tuan-tuan, sebab tu Datuk kata datanglah rumah saya makan-makan, minta maaf letuk. Hari ni saya gerak daripada Ipoh pun dah pukul 4 tuan-tuan. Kelang Kabut ni malam ni saya nak terus ke Melaka. Besok jam 9 saya ada di Aikroh, Taman Mini ASEAN pula. Tuan-tuan, budak-budak ni universiti tanya ustaz soalan, bumi bulat atau flat? Tak habis lagi tuan-tuan. Saya kata flat tu rumah, nama dia rumah flat. Di dalam Al-Quran, di dalam Islam, dia tidak ada kekeliruan. Al-halal al-bayyin wal-haram al-bayyin. Yang halal pun jelas, yang haram pun jelas. Tidak ada satu benda pun yang tak tahu, melainkan kalau Allah tak bagi tahu benda itu. Banyak benda tuan-tuan yang Allah Ta'ala tak bagi tahu kepada kita, yang Allah rahsiakan. Allah sebut dan Allah rahsiakan. Yasin, Allah sebut, tapi Nabi tak bagi tahu apa makna Yasin. Maka memadailah kita baca Yasin, memadailah saja, tak payahlah kau kono. Allah Ta'ala sebut semastawa alal arsh. Allah Ta'ala itu bersemayam di atas arash. Memadailah kita kata situ cukup. Tak payah duk bincang Allah ni dia duk sila ke, duk cokoh lagu saya duduk ke, duk relax tengok kita ke. Jangan duk bayang Tuhan duk tidur duk tengok kita di bumi ni apa tasbih buat. Tentu ingat Tuhan macam itu ke? Memadailah dia duduk di situ, bukan makna duduk, berada pada kedudukan dia yang maha mulia, yang tertinggi. Jangan kita duk bayang pula Allah ni ada mata dia mesti banyak kan pasal ramai. Dak tuan-tuan. Jangan duk bayangkan sifat Allah macam tu, tak tercapai kepada akal kita. Dan tak disuruh pun. Memadailah kepada kita, wajib percaya yang dimaksudkan dengan mata tadi melihat dia, bukan Allah tu ada mata. Tangan macam kita, jangan tuan-tuan duk bayang pula Allah ni ada tangan dua. Mana nak cukup tangan dua, nak buat kerja banyak, tu yang tangan sampai 4 belah kanan, 4 belah kiri. Jadi banyak tangan, 8 kata dia. Jangan duk bayang pula Tuhan ni tua, tak larat buat kerja. Mana boleh dah lama dah, mesti ada Tuhan lain yang tolong dia. Timbul pula Tuhan anak pula dah, sebab nak tolong Tuhan bapa. Ini semua pemikiran menjadikan pemikiran Allah tu macam makhluk. Allah tu makhluk, jadi rosaklah iman kita tuan-tuan. Tetapi ada ilmu yang kita boleh belajar, saya cakap.